Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dan pada kali ini kita akan belajar satu lagi subtopik yang baru iaitu tambah dan tolak pecahan dengan penyebut yang sama. Addition and subtraction of fractions with same denominators. Penerangan pada hari ini saya akan gunakan lebih kepada bahasa Melayu. Okey, dan saya akan cikgu nak bagi satu jaminan kepada awak bahawa pelajaran kita pada hari ini adalah sangat senang dan di penghujung pelajaran pada hari ini semua murid akan boleh menambah dan juga menolak pecahan ke penyebut yang sama. Okey, kita nak tengok dulu, tambah pecahan dengan penyebut yang sama. Addition of fraction with same denominators. Kita tengok apa konsep sebenar menambah pecahan dengan penyebut yang sama ini. Konsepnya sama seperti jika kita ada mangkuk makanan. Contoh, saya ada mangkuk A, ini adalah mangkuk A. Mangkuk A yang berisi dengan makanan donat. Donat contohnya. Kemudian, saya ada mangkuk B. Mangkuk B dengan mangkuk A ini sama besar. Saya ada mangkuk B yang juga berisi makanan yang sama. Ini mangkuk B. Apa yang kita nak buat sekarang adalah kita nak menambahkan makanan mangkuk A dan juga mangkuk B. Apabila kita menambahkan makanan mangkuk A dan mangkuk B, kita tidaklah meletakkan mangkuk B ini ke atas mangkuk A. Kita tak buat macam ni kan? Kita tak buat macam ni. Apa yang kita buat adalah kita akan menuang isi yang ada di dalam mangkuk A ke dalam isi yang ada dalam mangkuk B ke dalam mangkuk A. Kita ambil isi sahaja, kita tak ambil pun mangkuk tu. Begitulah cara kita menambah makanan. Jadi yang bertambahnya cuma isinya sahaja, mangkuknya kekal mangkuk A. Begitu jugalah dengan konsep pecahan. Cikgu akan terangkan selepas ini. Baiklah, kita tengok pecahan yang pertama. Kita tengok gambar yang pertama. Gambar yang pertama, cikgu ada pecahan dekat sini. Ini adalah pecahan. Ini adalah pecahan 1/4. Kita tengok gambar yang kedua. Pecahan ini adalah pecahan 2/4. Apa yang kita nak buat di sini adalah kita hendak menambah 1/4 dan 2/4. Sama seperti konsep kita hendak menambah makanan di dalam mangkuk tadi. Kita tidak akan menambah keseluruhan gambar ini merupakan mangkuk. Ini mangkuknya. Kita takkan ambil mangkuk ini dan letakkan di atas mangkuk yang pertama. Tidak. Kita cuma akan mengambil isi yang di dalam mangkuk. Yang manakah isi di dalam mangkuk? Inilah isinya. Jadi, kita akan tambahkan isi tersebut ke dalam pecahan yang satu lagi. Makanya ini, itu 1/4, ada 2/4. Kita perlu tambahkan. Tambahkan satu lagi. Jadi, inilah hasilnya. Inilah jawapannya. Jadi, 1/4 tambah 2/4 sama dengan 1 tambah 2, 3/4. Jadi dekat sini, mangkuknya tidak bertambah. Bilangan penyebutnya dekat bawah ni kita andaikan sebagai mangkuk tidak bertambah. Yang kita tambah cuma isinya sahaja. 1 tambah 2 sama dengan 3, 3/4. Ataupun kita boleh tulis macam ni. 1/4 tambah 2/4 sama dengan, oleh kerana penyebutnya sama, kita boleh samakan penyebut di bawah tu, kita tambah pengangkanya. Sama dengan 3/4. Begitu. Ingat, jadi apabila kita menambah pecahan dengan penyebut yang sama, penyebutnya tidak berubah. Kita cuma menambah pengangka. Kerana apa? Kita cuma tambahkan isinya. Mangkuknya kekal. Kita tengok contoh yang seterusnya. Pecahan yang ini adalah 3/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ini adalah 3/8. Kita tengok pecahan yang seterusnya. Pecahan ini adalah 2/8. Kalau awak tengok kat sini mangkuknya, okey, kita andaikan keseluruhan ini sebagai mangkuk. Yang ini mangkuknya per 8, okey. Yang ini
8. Jadi mangkuknya sama. Okey, pecahannya dengan penyebut yang sama. Kita hendak tambahkan, jadi ingat kita cuma tambahkan isi sahaja. Maksudnya kita akan tambahkan ini serta ini. Kita akan tambahkan mangkuk tu. Okey? Nah, cara menambah pecahan dengan penyebut yang sama adalah kita menambahkan isinya sama seperti kita menambah makanan di dalam dua mangkuk yang sama. Okey, jadi apa yang terjadi adalah seperti ini. Tambahkan yang ini dan juga yang ini. Kita akan dapat jawapannya di sini. 3 tambah 8, 3/8 tambah 2/8, jawapannya adalah 5/8. Atau kita boleh tulis begini, memandangkan, penyebutnya adalah sama. Jadi kita boleh samakan penyebutnya, di atasnya kita tulis 3 tambah 2. 3 tambah 2 sama dengan 5, penyebutnya masih lagi sama. Okey, kalau kita ada soalan begini pula, iaitu 2/10 tambah 5/10, maksudnya dua-dua pecahan ini mempunyai penyebut yang sama. Jadi mangkuknya sama, yang kita tambah cuma isinya sahaja. Oleh kerana penyebutnya sama, jadi kita boleh tulis begini, kita cuma tambahkan pengangka. Okey, jadi 2 tambah 5 sama dengan 7. Jadi jawapannya 7/10. Semudah itu sahaja. Okey, kalau kita ada soalan begini pula, masih lagi menambah pecahan dengan penyebut yang sama. Jadi kita boleh samakan penyebut. Okey, dan kita tambahkan pengangkanya di atas. Okey, 1 tambah 2 sama dengan 3. Jadi jawapannya 3/6. Tetapi anak-anak, jikalau diminta untuk memberikan jawapan, berikan jawapan dalam pecahan termudah. Ataupun in English, give your answer in the simplest form. Maksudnya awak kena mudahkan pecahan tersebut. Mudahkan pecahan maksudnya menjadikan nombornya menjadi lebih kecil. Jadi awak kena cari apakah nombor sepunya, sifir sepunya yang ada 3 dengan 6 di dalamnya. Yes, sifir 3. Kalau tengok 1 darab 3 sama dengan 3. 2 darab 3 sama dengan 6. Jadi sifir 3 ada kedua-dua pengangka dan juga penyebutnya. Jadi kita akan bahagikan di atasnya dengan 3. Bawah pun bahagi 3. Ini kita dah belajar minggu lepas, bagaimana untuk mencari pecahan termudah. Juga pecahan setara. Jadi ini adalah pecahan termudah, kita gunakan operasi bahagi. Jadi 3 bahagi 3 sama dengan 1, 6 bahagi 3 sama dengan 2. Jadi jawapannya adalah 1/2. 1/6 tambah 2/6, jawapannya adalah 1/2. Ini adalah jawapan yang telah dipermudahkan. Untuk soalan seterusnya ini, cikgu dah nyatakan dekat situ, berikan jawapan dalam bentuk termudah. Jadi cikgu nak awak selesaikan dahulu, cikgu nak awak pauskan video ini, hentikan sebentar video ini dan selesaikan. Selamat mencuba. 1/9 tambah 2/9. Kalau kita tengok penyebutnya sama, jadi kita boleh tuliskan begini. 1 tambah 2 sama dengan 3/9. Kalau kita tengok dekat sini, kita boleh permudahkan pecahan ini kerana ada sifir yang mengandungi penyebut dan pengangka di dalamnya sekali. Sifir apa? Sifir 3. 1 darab 3 sama dengan 3. 2 darab 3 sama dengan 6. 3 darab 3 sama dengan 9. Jadi sifir 3 mempunyai 3 iaitu pengangka, 9 iaitu penyebut di dalamnya. Jadi kita boleh mudahkan pecahan ini dengan membahagikan setiap pengangka dan penyebut dengan 3. Jadi 3 bahagi 3, jawapannya yang di depan. 3 bahagi 3, 1. 9 bahagi 3, 3. Kenapa jawapannya yang di hadapan? Kerana ingat bahawa darab adalah terbalik songsangan daripada
bahagi ataupun bahagi adalah songsangan daripada darab. Jadi 1/9 tambah 2/9, jawapannya 3/9. Ianya boleh dimudahkan. Okey, jadi bila kita mudahkan, jawapannya adalah 1/3. Tahniah bagi yang menjawab dengan betul. Okey, awak selesaikan pula soalan ini dan berikan jawapan dalam bentuk mudah. Kan sebentar video. Okey, awak buat dahulu, kemudian kita akan semak. Selamat mencuba. Okey, sekarang kalau kita tengok dekat sini, masih lagi menambah pecahan dengan penyebut yang sama. Jadi kita boleh tulis begini. Jadi, 1 tambah 3 sama dengan 3/6. 3/6, kalau kita tengok, boleh dipermudahkan. Sifar apa yang ada 3 dengan 6 di dalamnya? Sifar 3. 1 darab 3 sama dengan 3. 2 darab 3 sama dengan 6. Jadi sifar 3 ada penyebut dan juga ada pengangka dan juga penyebut di dalamnya. Jadi kita akan bahagikan pengangka dengan 3. Penyebut juga mesti dibahagikan dengan 3. Ingat, kalau membahagi ataupun mendarab pecahan, kedua-dua pengangka dan penyebut hendaklah dibahagikan ataupun didarabkan dengan nombor yang sama, sifar yang sama. Jadi 3 bahagi 3, ingat, darab adalah songsangan daripada bahagi ataupun bahagi adalah songsangan daripada darab. Jadi kalau bahagi, jawapannya adalah yang di hadapan darabnya. 3 bahagi 3 sama dengan 1. 6 bahagi 3 sama dengan 2. Jadi jawapannya adalah 1/2. Ini adalah latihan yang ada di dalam buku aktiviti kamu. Okey, buku aktiviti awak. Dalam latihan ini, arahannya menyatakan bahawa hasil tambah dua bulatan yang bertentangan, akan mendapat jawapan segi 4 yang di dalam tu. Maksudnya, kalau kita ambil bulatan yang pertama, 6/8, bulatan ini 6/8, tambah dengan bulatan yang bertentangan dengannya, iaitu 1/8. Sebenarnya kat sini tak ada jawapan, dia bagi contoh saja dekat awak. Kosong kan? Sama dengan jawapannya adalah yang di tengah-tengah, segi 4 tu. 7/8. Jadi, apa yang tambah dengan 6/8 jadi 7/8. Jadi, kita tahu sekarang bahawa ini 8, penyebutnya 8. Di jawapan pun penyebutnya 8. Jadi, penyebut dekat sini pun 8. 6 tambah berapa jadi 7? 6 tambah 1. Sebab itulah dekat sini awak dapat jawapan 1/8. Contoh seterusnya, kita ambil yang ini, bulatan 3/8. 3/8. Cikgu tak lukis bulatan. Yang setentang dengannya, bulatannya kosong. Tambah dengan sifar. Yang ni kita nak cari. Sama dengan jawapan yang di tengah, 7/8. Jadi oleh kerana ini penyebutnya 8, jawapan pun penyebutnya 8. Jadi kita tahu bahawa dekat sini penyebut 8. Sekarang kita tengok pengangkanya. Apa yang tambah dengan 3 akan dapat jawapan 7. 3 tambah 4 sama dengan 7. Jadi jawapan dekat sini adalah 4/8. Jadi awak selesaikan yang lain. Okey, jadi kita sekarang beralih kepada tolak pecahan dengan penyebut yang sama. Subtraction of fraction with same denominators. Sekarang kita ada 6/7 tolak 2/7. Konsepnya masih sama. Sekarang kita nak buang isi. Kita nak buang. Tolak itu maksudnya buang. Kita nak buat buang isi. Janganlah pula awak bagi tahu yang cikgu suruh awak buang makanan. Tidak boleh membazir. Cikgu cuma membuat contoh saja. Contoh untuk awak faham. Jadi contohnya sekarang kita ada 6/7. Dalam mangkuk kita ada 6/7 donat. Dalam ni ada 6/7 donat. Kita nak buang 2/7 saja. Daripada 6 ini kita hendak buang 2. Cikgu bagi contoh dalam bentuk gambar. Sekarang kalau awak tengok pecahan ini. Kalau awak tengok pecahan ini, ini adalah 6/7. Sekarang kita nak buang. Apa yang kita nak buang? Kita nak buang isinya saja. Kita nak buang isi yang ini, kita nak buang isi yang ini. Kenapa 2? Sebab dia kata 2/7. Jadi ini adalah 2/7. Kita nak buang masuk dalam tong sampah. Kita buang 1. Dan kita buang 2. Sekarang yang tinggal inilah jawapannya.
Okey, jadi 6/2, 6/7 tolak 2/7, jawapannya 1, 2, 4, 4/7. Konsepnya masih sama, kita buang isinya sahaja, mangkuknya masih kekal. Jadi dalam konsep tolak pecahan dengan penyebut yang sama, kita tolakkan angkanya sahaja. Penyebut masih kekal sama. Senang kan? Sekarang kalau tadi diberikan ayat matematik, dalam soalan seterusnya, bagi awak soalan seperti ini. Cari beza antara 3/8 dan 7/8. Find the difference between 3/8 and 7/8. Ada kata kuncinya dekat situ iaitu beza. Difference. Dua-dua kata kunci ini membawa maksud operasi tolak. Di kelas, jadi anak-anak murid sekalian, kita tengok. Kita nak buat macam mana ni? 3/8 tolak 7/8 ataupun kita nak buat 7/8 tolak 3/8. Awak tahu bahawa 3/8 ada 3 bahagian saja. 7/8 ada 7 bahagian. Jadi 7 itu lebih besar daripada 3. Maksudnya, cikgu pernah bagi tahu dulu kan, untuk menolak, mana boleh orang yang kecil tolak orang besar, tak kuat. Jadi, untuk menolak, mestilah orang yang besar tolak orang yang kecil. Sama juga dengan nombor, mestilah nombor yang besar tolak nombor yang kecil. Kita tahu 3/8 ni ada 3 bahagian sahaja. 7/8 ada 7 bahagian. Di 7 itu lebih besar. Jadi, ini yang betul. 7/8 tolak 3/8. Jadi kita ada 7/8. Hendak tolak maksudnya buang. Kita nak buang 3 bahagian. 3 bahagian ni 1, 2, 3. Kita buang ke dalam tong sampah. 1, 2, 3. Jadi inilah jawapannya. 7/8 tolak 3/8 sama dengan 1, 2, 4/8. 7 tolak 3 sama dengan penyebutnya masih kekal sama. Dan anak-anak murid, kalau awak tengok dekat sini 4/8, 4 ini nombor genap, 8 juga nombor genap. Kedua-dua ini kita boleh permudahkan. Sifar apakah yang ada 4 dengan 8? Sifar 2. Kita boleh cuba sifar 2. Sebab sifar 2 sesuai untuk nombor genap. 1 darab 2 sama dengan 2. 2 darab 2 sama dengan 4. 3 darab 2 sama dengan 6. 4 darab 2 sama dengan 8. Yes, ada 4 dan juga 8 di sifar 2. Kita juga boleh gunakan sifar 4. Sifar 4. 1 darab 4 sama dengan 4. 2 darab 4 sama dengan 8. Sifar 4 ada 4 dan juga 8 di dalam sifarnya. Ada kedua-dua pengangka dan juga penyebut. Dan cikgu pernah bagi tahu sekiranya ada 2 sifar yang ada kedua-dua pengangka dan juga penyebut, kita gunakan sifar yang lebih besar. Jadi dalam kes ini kita akan gunakan sifar 4. Jadi kita akan bahagikan dengan 4. Yang ini pun bahagikan dengan 4. 4 bahagi 4 sama dengan 1. 8 bahagi 4 sama dengan 2. Jadi jawapan untuk 8 tolak 3/8 dalam pecahan termudah ialah 1/2. Soalan seterusnya adalah tolak 3/10 daripada 7/10. Maksudnya dia suruh awak buang 3 bahagian daripada 7 bahagian. Ini adalah pecahan 7/10. Kita akan buang 3. 1, 2, 3. Kita akan buangkan 1, 2 dan 3. Jadi jawapannya adalah 7/10 tolak 3/10. Boleh tulis macam ni ya, samakan penyebutnya. 7 tolak 3 sama dengan 4/10. Tengok ni, 1, 2, 3, 4/10. Kalau tengok 4/10 ini, kita masih boleh permudahkan menggunakan sifar 2. Bahagi 2, bahagi 2. Bahagi 2 sama dengan 2. 10 bahagi 2 sama dengan 5. Jadi
tolak 3/10 daripada 7/10. 7/10 tolak 3/10. Jawapannya 2/5. Baiklah, sekarang giliran awak pula mencuba. Tolakkan 3/4 tolak 1/4. Berikan jawapan dalam bentuk termudah. Awak puaskan dulu video ini sementara awak buat soalan tersebut. Kemudian kita akan semak bersama-sama. Selamat mencuba. Jadi 3/4 tolak 1/4, kalau kita tengok dekat sini penyebutnya sama, kita boleh tulis begini. 3 tolak 1. 3 tolak 1 sama dengan 2/4. Kalau awak tengok dekat sini, kedua-duanya mempunyai adalah digit nombor genap. Jadi kita boleh bahagi dengan 2. Okey, sifir 2 ada 2, sifir 2 pun ada 4. Jadi 2 bahagi 2 sama dengan 1, 4 bahagi 2 sama dengan 2. Jadi 3/4 tolak 1/4, jawapan dalam bentuk termudah ialah 1/2. Tahniah untuk yang dapat jawapan betul. Sekarang, awak hentikan sebentar video ini untuk awak selesaikan soalan ini pula. Kemudian, kita akan tengok jawapan bersama-sama. Seperti yang awak lihat dekat sini, ini adalah nombor pecahan dengan penyebut yang sama. Jadi, kita boleh samakan penyebutnya. Maksudnya, kita tulis 9 tolak 2. 9 tolak 2 sama dengan 7/10. Adakah kita boleh permudahkan pecahan ini? Tidak boleh, kerana tidak ada sifir yang ada kedua-duanya pengangka dan penyebut 7 dan 10 di dalamnya. Jadi, pecahan ini tidak boleh dipermudahkan. Dengan itu, 9/10 tolak 2/10, jawapannya adalah 7/10. Tahniah. Sekarang awak selesaikan yang ini pula dan jangan lupa berikan jawapan dalam bentuk pecahan termudah. Jom kita semak jawapan awak. Pecahan dengan penyebut yang sama, kita boleh samakan penyebutnya. Jadi, pengangkanya 5 tolak 2. 5 tolak 2 sama dengan 3/8. Boleh permudahkan? Tidak, kerana 3 dan 8 tidak ada sifir yang sepunya. Tidak ada sifir yang ada 3 dan 8 di dalamnya sekali. Nia. Jadi, ini adalah latihan awak untuk hari ini. Awak cuma perlu selesaikan latihan di dalam buku aktiviti awak pada halaman 59 dan 61. Di kelas, sampai di sini sahaja. Sebelum itu, cikgu nak rumuskan dengan awak bahawa untuk menambah dan menolak pecahan dengan penyebut yang sama, awak cuma perlu menambah ataupun menolak pengangkanya sahaja. Penyebut kekal sama, macam konsep seperti konsep awak menambah makanan di dalam mangkuk A dan juga mangkuk B. Awak cuma menambah isinya sahaja. Dan jangan lupa, jika diminta untuk memberikan jawapan dalam bentuk pecahan termudah, maka awak kena mudahkan pecahan tersebut. Sehingga kita bertemu lagi dalam pelajaran yang seterusnya. Iaitu, terima kasih. Assalamualaikum.